Salam sejahtera, anda sedang menonton Pantau Kerajaan Baharu bersama saya, Naila Huda. Dan tumpuan hari ini tentunya terarah kepada pertemuan empat mata antara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Presiden Indonesia Joko Widodo ataupun Jokowi. Dan sebentar tadi, kira-kira jam 12.30 tengah hari berlangsungnya sidang media bersama yang pertama antara kedua-dua pemimpin susulan pertemuan di Istana Bogor di Jakarta pagi tadi. Dan antara perkara yang diberi tumpuan, hubungan erat antara Malaysia dan Indonesia, pelindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia dan kerjasama ekonomi dalam hal pembangunan dan pelaburan. Malah Anwar berkata ini sebenarnya bukan hubungan diplomatik yang biasa. Sebaliknya Indonesia mempunyai tempat khas di hati sanubari. Beliau berulang kali berterima kasih kepada Jokowi atas sokongan yang diberi sepanjang tempoh sukar yang pernah dilalui sebelum ini. Kita dengarkan sedikit apa yang dikatakan oleh Anwar dalam sidang media sebentar tadi. Ini bukan hubungan diplomatik biasa. Saya agak sentimental sedikit dan Bapak Presiden tahu bahawa Indonesia ini ada tempat yang khusus di hati sanubari saya. Saya belajar, berpengalaman, menimba banyak ilmu dan tadi, walaupun saya sedikit lebih tua dari Pak Jokowi, tetapi pengalaman beliau itu saya sangat hargai. Semasa kita agak sukar, hidup dalam keadaan terombang-ambing, derita, itu Indonesia itu menyambut kita sebagai sahabat sejati. Sebab itu saya beritahu semalam pada media, itu tak mungkin kita lupakan. Ya, orang yang sedia membantu kita, menunjukkan rahmah dan menyayangi kita dalam keadaan kita itu agak tersisih, terbuang atau terlempar dari arus perkembangan di Malaysia. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Bapak dan seluruh rakan yang menerima saya sebagai keluarga besar. Kerakyatan belum, tapi Sementara itu, Jokowi menyambut baik komitmen Anwar Ibrahim untuk menjamin perlindungan pekerja migran Indonesia di Malaysia. Jokowi juga menekankan berkenaan kepentingan menubuhkan pusat pendidikan komuniti di Malaysia untuk kepentingan pendidikan anak-anak migran. Saya menyambut baik komitmen Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Saya sangat berharap one channel system untuk perekrutan dan penempatan pekerja migran Indonesia benar-benar bisa kita jalankan bersama. Dan tadi saya mengulangi permintaan saya mengenai pentingnya pembangunan Community Learning Center di Semenanjung untuk memenuhi hak pendidikan anak-anak pekerja migran Indonesia. Pada masa yang sama, Anwar menegaskan penyelesaian terhadap keselamatan pekerja-pekerja dari Indonesia harus menyeluruh. Anwar memberitahu kerajaan Malaysia juga berusaha untuk memastikan urusan kemasukan pekerja dari Indonesia dipermudahkan. Jadi kita insya-Allah akan menghindari isu-isu yang boleh merenggangkan dan meretakkan hubungan, kerana saya mahu hubungan Malaysia-Indonesia itu agak kategorinya special. Dan saya harap kedua-dua menteri luar faham bahawa komitmen kita begitu rupa. Jadi soal TKI ini yang mengguris perasaan ramai rakyat Indonesia, bukan saja pemerintah. Dan saya tahu benar kerana saya berpengalaman di penjara yang sama, mendengar pada ketika itu kesan cambukan ke atas mereka, dan saya tidak fikir ini satu yang manusiawi. Dan alhamdulillah untuk tahun ini, tahun lalu 2022, soal cambuk itu sudah dihentikan. Tetapi itu bukan penyelesaian. Penyelesaiannya harus lebih menyeluruh supaya nasib pekerja di peringkat bawahan itu dapat dibela. Dan saya dapat pengakuan kami berdua untuk memastikan kerja-kerja agensi pekerja ini harus hanya sekadar facilitate dan permudahkan dan tidak hanya mengambil keuntungan berlebihan untuk menekan pekerja di peringkat bawahan. Dan oleh demikian soal digitalization unit ini sangat penting kerana ia dengan sendirinya akan mengurangkan karenah birokrasi dan keperluan
menggunakan terlalu ramai agen. Dalam pada itu, Jokowi turut menghargai dukungan Malaysia dalam usaha menyelesaikan isu-isu berbangkit berkaitan dengan sempadan antara dua negara yang melibatkan sempadan darat sektor Sabah Kalimantan Utara di Pulau Sebatik dan sinapan Sungai Sesai, sempadan di Laut Sulawesi dan bahagian paling selatan Selat Melaka dan sempadan udara negara. Mengenai perbatasan, tadi kita telah membicarakan dan bersepakat agar MOU perbatasan darat segmen Sebatik dan segmen Sinapat Sesai dapat ditandatangani tahun ini, dan juga perjanjian laut wilayah di Laut Sulawesi dan di Selat Malaka bagian selatan juga bisa disepakati tahun ini. Yang keempat, saya sangat menghargai, mengapresiasi dukungan Malaysia terhadap perjanjian FIR, Flight Information Region Indonesia-Singapura. Dengan dukungan ini, proses berikutnya di ICAO akan dapat dilanjutkan. Mengulas isu sempadan yang dibangkitkan oleh Presiden Jokowi, Anwar turut memberi komitmen untuk menyelesaikan perkara tersebut secepat mungkin. Anwar menjelaskan perkara berkaitan sempadan itu bukan sesuatu yang sukar, sebaliknya memerlukan tekad yang jelas untuk menyelesaikannya. Hal-hal lain berbatasan dan sebagainya, tentunya kita akan teliti dan laksanakan. Saya dari taklimat yang saya perolehi, Bapak, tidak terlalu banyak kerumitannya, ya. Tetapi ia hanya memerlukan satu tekad yang jelas, dan insya-Allah dalam masa terdekat saya akan bawa ke jemaah menteri dengan syarat Bapak berkunjung ke Malaysia cepat. Kalau Bapak bagi tarikh cepat, segeralah kita luluskan. Kalau Bapak tangguh, maka tertangguhlah perjanjian kita. Baik, untuk mengulas lebih lanjut pasca sidang media bersama antara Anwar dan Jokowi sebentar tadi, sudah pun bersedia bersama saya ketika ini Herizal Hazri, penganalisis ekonomi, politik dan hubungan antarabangsa. Terima kasih Herizal sudi bersama saya pada jam ini. Pertama sekali, secara umumnya bagaimana Herizal sendiri melihat atau menilai sidang media bersama yang pertama kita lihat antara Anwar dan Jokowi hari ini? Terima kasih Naila, terima kasih Astro Awani kerana menjemput saya sekali lagi. Yang pertama, tentu sekali saya harus katakan di sini bahawa Malaysia Indonesia ini adalah dua negara yang saling bergantung, dan hubungan yang baik di antara Malaysia dan Indonesia ini adalah sesuatu yang perlu. Bukan sahaja untuk kedua belah negara tetapi juga penting untuk ASEAN. Jadi bagi saya ini adalah satu permulaan yang baik. Apa yang saya dapat lihat, hubungan Malaysia-Indonesia ini nampaknya akan lebih kukuh kerana sesiapa jua yang berada di dalam praktis ini, praktis hubungan antarabangsa, seringkali faham bahawa hubungan antara dua buah negara itu tentu sekali akan menjadi lebih kukuh jika ketua negara masing-masing sangat sesuai dan mempunyai sentimental values, ya, di antara mereka. Jadi seperti apa yang telah diperkatakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau mempunyai sentimental value yang sangat tinggi dengan Indonesia, dan saya harap ini akan dapat membawa Malaysia ke hubungan yang lebih baik dengan Indonesia. Tetapi tentu sekali Malaysia-Indonesia ini mempunyai sejarah yang agak unik, yang sangat menarik, yang menghasilkan ketergantungan dan juga mungkin secara tidak langsung mempunyai beberapa isu-isu yang perlu ditangani, dan antaranya seperti yang telah dinyatakan tadi adalah isu persempadanan, ya, ataupun sempadan, dan saya amat gembira bahawa Perdana Menteri Malaysia telah menyatakan komitmen beliau bahawa isu ini akan dibawa naik ke perbincangan kabinet dan penyelesaian akan dicapai dalam satu jangka masa yang singkat. Ya, Herizal, selain daripada isu sempadan, apa yang juga diberi tumpuan adalah berhubung dengan isu pekerja migran dari Indonesia, kerana kalau kita nak lihat dalam 1-2 tahun yang lepas,
boleh dikatakan isu pekerjaan ataupun pekerja migran Indonesia ke Malaysia ini, ada pihak yang melihat ini sebagai situasi duri dalam daging. Ada momen-momen detik yang kita lihat agak sukar antara Indonesia dan Malaysia. Misalnya isu membeku penghantaran pekerja Indonesia ke Malaysia sebelum ini. Melihat kepada apa yang dikongsikan oleh kedua-dua pemimpin hari ini, bagaimana perlu kita nak melihat isu ini dan bagaimana kita nak melihat penyelesaian yang menyeluruh seperti mana yang dikatakan menjadi hasrat Jokowi dan juga Indonesia melihat kepada perkara ini. Adakah kita akan melihat banyak lagi MOU yang perlu dimeterai untuk kita mencapai penyelesaian yang lebih menyeluruh, atau adakah Hariza melihat ini permulaan yang baik untuk kita melihat penyelesaian yang lebih konklusif? Jadi dari segi isu pekerja migran ya Naila, tentu sekali saya merasakan bahawa permasalahan ini mempunyai dua faktor, dua segi. Segi yang pertama adalah tentu sekali Malaysia sebagai negara destinasi pekerja-pekerja migran Indonesia yang agak besar perlu mengambil langkah-langkah yang positif untuk memperkukuhkan sistem kita agar kita dapat bukan sahaja membawa masuk pekerja-pekerja yang berkualiti ke Malaysia, tetapi juga kita harus memastikan bahawa pekerja-pekerja ini dilindungi dengan undang-undang dan mereka disantuni ya dengan pelbagai program, bukan sahaja kerana mereka itu datang daripada Indonesia, tetapi kita harus juga melihat ini sebagai satu langkah penting negara Malaysia untuk mempertingkatkan respek kita ya ke atas humanitarian ya, isu-isu hak asasi manusia. Jadi bagi saya Indonesia ini mungkin satu permulaan yang baik kerana kita perlu memperkukuhkan sistem kita untuk mencapai perkara sebegitu. Seperti apa yang telah dinyatakan oleh Presiden Jokowi ya, kita harus mempunyai satu sistem di mana pekerja-pekerja Indonesia di Malaysia dapat dilindungi dan anak-anak mereka dapat menikmati pembelajaran yang baik, sistem pembelajaran yang baik di Malaysia. Jadi itu sesuatu yang saya rasakan positif dan ini adalah detik permulaan bukan sahaja untuk Indonesia tetapi untuk semua pekerja migran yang masuk ke Malaysia. Yang keduanya, yang agak penting yang mungkin tidak dibincangkan adalah tanggungjawab Malaysia sendiri untuk mempertingkatkan industri-industri kita supaya kita tidak terlalu bergantung dengan pekerja-pekerja low skill ataupun skill rendah. Bagi saya, kalau Malaysia terus bergantung kepada low skill workers ya ataupun pekerja skill rendah ini daripada Indonesia atau daripada mana-mana negara sekalipun, kita tentu sekali akan terpaksa invest ya dengan kos yang agak tinggi untuk kita memastikan keselamatan mereka, pendidikan dan sebagainya itu terjamin. Jadi sebenarnya untuk corporation ataupun untuk the private sector, sektor swasta, mungkin mereka lebih enak, lebih mudah ya untuk mengambil pekerja kelas rendah ini ataupun low skill ini kerana kosnya adalah rendah, kos pembuatannya adalah rendah untuk mereka. Tetapi kos itu untuk negara pada keseluruhannya sebenarnya sangat tinggi kerana akhirnya kerajaan terpaksa menyediakan segala macam platform untuk tentu sekali seperti yang saya katakan, ini adalah tanggungjawab kita memastikan pekerja-pekerja ini keselamatan mereka, kesihatan mereka, pendidikan anak-anak mereka terjamin. Jadi bagi saya, kalau kita mahu melihat penyelesaian yang menyeluruh, kita tidak perlu hanya lihat kepada sistem dan memperkukuhkan sistem itu, tetapi kita harus mempertingkatkan industri kita dengan menggunakan teknologi-teknologi yang terkini supaya kita dapat menghasilkan produk-produk tanpa terlalu bergantung atau mengurangkan keterbergantungan kita dengan pekerja-pekerja daripada negara-negara jiran. Contohnya, saya boleh bagi satu contoh ya, kalau kita lihat daripada sektor house help ataupun pembantu rumah ya, sebenarnya kalau saya merasakan kalau Malaysia mempunyai satu sistem pendidikan rendah, childcare education dan juga childcare itu sendiri ya, yang baik di Malaysia di mana ia membolehkan wanita-wanita untuk keluar
dan bergiat secara produktif di dalam ekonomi, kita mungkin keperluan kita untuk pembantu rumah ini akan menurun. Dan kita telah lihat banyak negara telah berjaya retain ataupun mengambil pekerja-pekerja wanita ke dalam sektor ekonomi mereka kerana mereka mempunyai sistem pendidikan dan sistem penjagaan kanak-kanak yang teratur di dalam negara. Jadi bagi saya penyelesaian ini haruslah bukan sahaja antara Malaysia dan Indonesia, tetapi Malaysia sendiri harus bertanggungjawab untuk menyelesaikan masalah ini, menyelesaikan keterbergantungan kita dengan pekerja asing. Dan ini both kedua-duanya sektor kerajaan dan juga sektor swasta. Ya, bercakap sikit lagi tentang soal kebergantungan Malaysia terhadap pekerja asing, khususnya pekerja migran dari Indonesia ini. Tentunya kita nak melihat kurang kebergantungan sektor ekonomi terhadap pekerja asing, tetapi bagaimana pula dengan persediaan pihak industri? Adakah industri sudah pun bersedia untuk beranjak untuk melihat kepada perkhidmatan ataupun sumbangan tenaga kerja yang lebih berkemahiran tinggi, high skilled workers? Bagaimana kita nak melihat dalam konteks ekonomi semasa keadaan ekonomi sekarang ini dengan kita masih lagi cuba untuk pulih daripada kesan pandemik COVID-19? Adakah industri bersedia untuk situasi itu? Ya, sebenarnya Naila, industri seharusnya sudah bersedia. Kerana kita bukannya negara yang baru membangun. Kita sudah pun berada di tingkat negara yang high income, advanced middle income ataupun income pertengahan tinggi untuk agak lama. Jadi bagi saya, kalau kita nak mempersoalkan sama ada industri itu sudah bersedia atau tidak, jawapannya mereka tidak akan bersedia sampai bila-bila. Hari ini mungkin kita cerita tentang pandemik, tahun lepas kita cerita benda lain, 10 tahun akan datang kita akan cakap pasal benda yang lain. Kenapa adalah kerana ia adalah sangat mudah dan sangat murah untuk mengambil pekerja-pekerja yang labor ataupun low skill labor ini, terutamanya apabila kita mempunyai jiran seperti Indonesia, kita mempunyai jiran seperti Bangladesh yang mempunyai ramai penduduk yang dapat memenuhi demand keperluan tenaga kerja skill rendah. Jadi bagi saya kerajaan harus mengambil langkah yang drastik kerana kita harus tolak ataupun we have to push the industry supaya mereka bergerak, mempunyai anjakan baru, dapat melihat kepada bagaimana mereka boleh remain kompetitif dengan menggunakan teknologi. Jadi pelbagai cara untuk buat benda ni sebenarnya. Ada insentif daripada kerajaan dan sebagainya, tetapi saya merasakan bahawa kita perlu mula sekarang. Terutamanya sebenarnya seperti yang Naila katakan, kita telah pun mempunyai pengalaman pandemik. Apabila kita ada lockdown nanti, kita akan ada masalah. Dan sekarang kita nampak oleh kerana pandemik, kita mempunyai kekangan kemasukan pekerja asing pada satu masa lagi susah sebab banyak pekerja-pekerja asing itu meninggalkan negara untuk balik ke negara mereka. Jadi kita mempunyai masalah produce ataupun mengeluarkan barang-barang yang juga telah mengakibatkan putusnya rantaian bekalan makanan. Jadi bagi saya kena buat. Tidak ada two ways about it. Sebenarnya kita sudah terlambat, tetapi saya mengharapkan kerajaan ini meletakkan fokus yang tinggi pada isu ini. Okey, baik, banyak lagi yang kita nak kupaskan pasca sidang media antara Anwar dan Jokowi. Itu tadi kita berbincangkan mengenai dengan beberapa isu, tapi kita juga nak berbincang dengan ataupun mengenai dengan soal peluang pelaburan baharu. Kita nak bercakap tentang soal ibu kota negara ataupun IKN baharu Nusantara di Kalimantan dan apa peluang dan peluang yang boleh dimanfaatkan oleh pelabur di Malaysia dan bagaimana pula reaksi Jokowi. Itu kita akan bincangkan selepas ini, tapi kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini.
Bertemu kembali dalam Pantau Kerajaan Baharu bersama saya Naila Huda, dan tumpuan pada jam ini masih lagi terarah kepada sidang media antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Presiden Jokowi di Istana Bogor di Jakarta sebentar tadi, dan kami masih lagi membincangkan mengenai dengan beberapa perkara yang diumumkan dan dikongsikan antara kedua-dua pemimpin pasca pertemuan empat mata pagi tadi di Istana Bogor. Dan masih lagi bersama saya ketika ini Harizal Hazri, penganalisis ekonomi, politik dan hubungan antarabangsa. Harizal, kita nak juga bincangkan mengenai dengan peluang pelaburan di ibu kota negara IKN baharu di Nusantara ini, yang mana Presiden Jokowi ada menyatakan beliau mengalu-alukan welcome pelaburan ataupun minat pelabur di Malaysia terhadap IKN baharu di Nusantara ini. Bagaimana kita nak melihat kepada peluang pelaburan di IKN Nusantara? Yang pertama, saya merasakan tentu sekali peluang pelaburan itu besar, kerana ini adalah satu inisiatif membina kota negara yang agak besar, ya, dan tentu sekali dari pelbagai bidang kita mempunyai peluang yang tinggi untuk sama-sama menjayakan usaha Indonesia ini. Tetapi apa yang lebih penting, Naila, saya rasa di sini adalah untuk Malaysia sedar bahawa inisiatif pelaburan di Indonesia ini mungkin kita boleh fokuskan kepada industri-industri kita yang berteknologi tinggi dan juga yang mesra alam, ya. Kerana kita juga tahu bahawa Borneo ini adalah satu tempat yang agak unik di dunia ini, mempunyai spesies flora dan fauna yang agak besar, dan juga apabila kita mempunyai pembangunan yang sebegini, tentu sekali kita mahu mula dengan cara yang baik, ya. Jadi objektif ataupun visi Malaysia dan saya harapkan adalah kerajaan bukan sahaja untuk membawa pelaburan Malaysia ke Indonesia untuk inisiatif ini, tetapi lebih fokus kepada membawa pelaburan yang mesra alam, yang boleh respons, ya, kepada isu-isu pembangunan juga di sana. Contohnya, kita juga tahu bahawa Kalimantan ini bukanlah antara tempat yang mempunyai ekonomi yang besar, ya, selama ini. Kalau di Indonesia itu mereka tidak berada di antara provinsi-provinsi yang kaya. Jadi di samping excitement kita untuk melabur dan sebagainya, kita harus faham bahawa pelaburan yang lebih sustainable, terutamanya untuk negara jiran, ya, antara Malaysia dan Indonesia, itu haruslah pelaburan yang sensitif kepada alam, pelaburan yang sensitif kepada pembangunan manusia, kerana kalau kita tidak mengambil kira faktor-faktor ini, kita mungkin akan terkesan, ya, dengan impak-impak negatif daripada pembangunan itu sendiri. Jadi saya merasakan tentu sekali kerajaan telah pun mempunyai strategi-strategi tertentu untuk syarikat yang sebagaimana, ya, yang untuk sama-sama membangunkan inisiatif Nusantara. Tetapi bagi saya, untuk merapatkan lagi hubungan antara Malaysia dan Indonesia, kita harus juga faham bahawa ini bukanlah business as usual, ini bukanlah sekadar mencari peluang pelaburan dan mencipta mungkin millionaire baru daripada Malaysia dengan berpartisipasi dengan pembangunan di Nusantara ini, tetapi kita harus faham bahawa kita harus memainkan peranan sebagai partner, responsible partner, ya, for international development. Bagi saya itu adalah sangat penting. Permulaan itu kita harus sedar, dan saya harap kerajaan bergerak ke arah itu. Itu peluang pelaburan untuk masa akan datang. Tapi pada masa yang sama, kalau kita lihat semalam sudah pun termeterai beberapa memorandum persefahaman ataupun 9 sebenarnya MOU dan juga sesi penyerahan surat hasrat, dan antara kita lihat memorandum yang telah pun dimeterai melibatkan kerjasama antara syarikat-syarikat membabitkan industri perkapalan, kejuruteraan, industri pemodenan, industri hartanah, dan kalau kita lihat antara MOU yang dimeterai ataupun ditandatangani antara syarikat Malaysia dan Indonesia ini membabitkan industri yang berteknologi tinggi, berkemahiran tinggi. Bagaimana untuk kita fahami hubungan dan kerjasama ekonomi dalam era baharu ini yang membabitkan industri yang lebih moden, industri ataupun teknologi yang lebih canggih dan juga lebih
eco-friendly dan sebagainya, lebih lestari berbanding dengan kerjasama ekonomi yang kita lihat dalam dekad-dekad sebelum ini. Adakah kita memasuki hubungan ekonomi, hubungan dagangan yang baharu juga bersama dengan Indonesia? Saya rasa sebenarnya ada dua segi. Yang pertama tentu sekali apa yang kita lihat daripada sektor itu sendiri nampaknya adalah sektor-sektor yang berteknologi tinggi. Tetapi bagi saya is not very much the sector but it's how you do it. Kalau kita mempunyai syarikat-syarikat besar di Malaysia ini, banyak juga syarikat kita antara pengeluar-pengeluar terbesar di dunia, tetapi sebenarnya teknologi yang digunakan itu tidaklah teknologi yang begitu tinggi. Masih bergantung kepada low skill labor yang sangat tinggi, tidak memanfaatkan keberadaan teknologi untuk meningkatkan produktiviti, sensitiviti ke arah gender dan sebagainya. Jadi bagi saya, apapun industri itu sebenarnya, definisi berteknologi tinggi itu bukanlah daripada hasil yang kita lihat, daripada produk yang kita lihat, tetapi daripada bagaimana produk itu dihasilkan. Kalau teknologinya lebih tinggi, apa yang difahami dan diperlukan pada dunia hari ini, teknologi tinggi itu adalah teknologi yang lebih sensitif kepada alam, teknologi yang lebih sensitif kepada isu-isu semasa, teknologi yang lebih sensitif kepada isu-isu kemanusiaan dan sebagainya. Itu yang pertama. Daripada segi yang kedua juga, apabila kita ada pelaburan teknologi tinggi ini seperti yang telah dinyatakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, kita tentu sekali juga akan nampak benefit daripada sektor hiliran. Kerana kalau ada sektor pertanian contohnya, tentu sekali sektor-sektor hiliran yang contribute ke arah produksi sesuatu bahan itu juga akan mempunyai impak yang positif. Tetapi sektor hiliran ini kita harus juga faham bahawa kita dalam usaha memberikan peluang kepada mereka untuk berkembang, kita juga harus menyediakan platform di mana mereka boleh mempertingkatkan efisiensi syarikat dan bisnes mereka itu. Kerana kalau tidak, tentu sekali syarikat-syarikat ini akan terus bergantung kepada usaha-usaha bilateral antara kerajaan. Maksudnya kalau dah habis lawatan Malaysia Indonesia ini dan ada 29 MOU dan sebagainya yang telah dicatatkan ataupun telah dimeterai, mungkin sektor hiliran itu akan dapat impak yang positif. Tetapi apa pula selepas ini? Bagaimana untuk kita memastikan bahawa kita membuka ruang untuk sektor-sektor hiliran ini agak penting untuk Malaysia, kerana SME di Malaysia ini adalah sangat besar. SME di Malaysia ini sebenarnya dia memberikan peluang pekerjaan yang paling tinggi, bukan GLC dan bukan SME. Dan bukan MNC, bukan multinational corporation, sebenarnya small medium enterprises. Jadi bukan sahaja memberikan mereka peluang, tetapi bagaimana kita mahu meningkatkan sektor itu sendiri supaya mereka boleh masuk ke dalam ekonomi antarabangsa dan boleh bersaing dengan produktif. Ya, seperti yang Harizal katakan, apa lagi selepas ini? Tentunya sidang media dan juga pertemuan empat mata antara Anwar dan Jokowi itu hanyalah permulaan pertama antara kedua-dua pemimpin ini, dan banyak lagi yang perlu diusahakan untuk merealisasikan visi dan misi yang telah pun ditetapkan oleh kedua-dua pemimpin. Dan banyak lagi yang kita nak kupaskan sebenarnya, tapi itu saja masa yang kita ada. Terima kasih Harizal Hazri, penganalisis ekonomi, politik dan hubungan antarabangsa, sudi bersama saya dalam Pantau Kerajaan Baharu jam ini untuk kongsikan pandangan pasca sidang media antara Anwar dan Jokowi di Istana Bogor di Jakarta. Dan banyak lagi kupasan dan juga laporan yang kami bawakan mengenai dengan lawatan rasmi Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Indonesia. Kami bawakan di buletin-buletin seterusnya dan juga di astroawani.com. Tapi itu saja untuk jam ini bersama saya, Naila Huda. Salam hormat.